Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kembali dalam rancangan Ramadan 101. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan Al-Karim adalah tetamu agung yang sangat besar, anugerah dan pemberian daripada Allah di dalamnya. Terkadang seseorang itu merasa susah hati kalau ada tetamu di rumah, sebab nanti sudah pasti akan berkurangan teh dan kopinya. Demikian makanan dan simpanan yang ada di dalam peti sejuknya. Kerana itu, semakin lama tetamu duduk di rumah, semakin sedih dan susah hatinya. Tidak dengan tetamu agung ini. Tetamu ini datang bukan untuk mengurangkan apa yang ada pada kita, tetapi menambahkan apa yang tidak ada pada kita. Demikian tetamu agung Ramadan Karim Allah Akram ini. Setiap yang dilakukan itu akan mendapat ganjaran pahala yang sangat luar biasa di dalam bulan Ramadan banding dengan lain daripada Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Wa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, Nabi mengatakan menyamai haji yang dilaksanakan bersama denganku. Masya Allah, tabarakallah. Tidakkah ini suatu yang sangat memberikan kita untuk lebih lagi beramal di bulan Ramadan dalam perkara umrah dan dalam perkara sedekah ini. Kemuncak kepada seluruh ini, tambahan lagi kita berada di minggu-minggu yang terakhir, fasa-fasa yang terakhir di bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla menjanjikan untuk dikurniakan satu malam yang sangat besar ganjarannya, pahalanya, iaitu malam Al-Qadar ataupun yang disebut dengan Lailatul Qadar. Allah Azza wa Jalla menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat ini mengisahkan tentang kemuliaan malam Al-Qadar. Ulama mengatakan kalau bulan Rajab itu mulia di 10 yang awal, Syaban itu mulia di 10 yang pertengahan, kerana di situ ada nisfu Syaban. Ramadan itu mulia di 10 yang terakhir. Kerana apa? Ada satu pemberian kemuncak daripada Allah, iaitu Lailatul Qadar, iaitu satu malam yang hanya diberikan kepada umat yang paling mulia. Siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik manusia yang pernah dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Mulianya Lailatul Qadar itu kerana pertama, kerana dipilih untuk berlaku ia pada bulan yang paling mulia, iaitu bulan Ramadan. Yang kedua, ia dipilih untuk diturunkan Al-Quran padanya, walhal Al-Quran itu sangat mulia. Yang ketiga, ia berlaku dan sebagai kurniaan kasih sayang Allah kepada kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Karena itu malam yang sangat luar biasa ini menjadi mulia kerana didatangi oleh makhluk yang paling mulia. Siapa? Kalau tidak para malaikat. Ramai sekali malaikat turun di muka bumi ini, pergi ke majlis-majlis membaca Al-Quran, tempat-tempat yang didirikan solat padanya, tempat-tempat yang dibicarakan ilmu padanya. Malaikat akan berbondong-bondong datang menghampirinya. Demikian disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir. Terlebih mulia lagi
Bumi ketika itu menjadi mulia sebab pertama didatangi oleh makhluk yang sangat hampir kepada Allah, para malaikat, dan didatangi oleh ketua kepada seluruh para malaikat, iaitu malaikat Jibril alaihi salam, membawa keberkatan, membawa rahmat dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada tempat di muka bumi ini melainkan tempat-tempat yang maksiat, tempat-tempat yang baik-baik. Di situ nanti akan datangnya para malaikat. Maka orang yang berkesempatan untuk menghidupkan malam itu akan mendapat anugerah yang sangat luar biasa. Bayangkan sahaja, sembahyang dengan 1 rakaat di malam itu kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, seumpama dia melakukan 1 rakaat itu selama 83 tahun dan 4 bulan. Ini sangat luar biasa sekali. Umur umat Nabi Muhammad itu pendek. A'maru ummati baina 60 wa 70, kata Nabi. Umur umatku adalah antara 60 ke 70. Lihat sahaja pada solat isyaknya 4 rakaat. Lihat saja pada tarawihnya kalau dikerjakan dengan 20 rakaat mengikut pendapat jumhur ulama. Masya Allah, tabarakallah, bukankah itu sangat luar biasa sekali? Bagaimana ganjaran ini untuk kita lihat lebih lagi nanti. Berjumpa selepas ini dalam rancangan Ramadan 101. Hadza wabillahi taufiq. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dalam rancangan Ramadan 101. Kita bicarakan tentang suatu malam yang sangat agung, yang sangat mulia, yang Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran. Suatu ibadah di dalamnya menyamai 1000 tahun, 1000 bulan, iaitu 83 tahun 4 bulan. Itulah namanya malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini pemberian yang tidak diberikan Allah kepada umat lain, melainkan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang ini dipilih oleh Allah dengan kurniaannya untuk dapat bersama di 10 yang terakhir ini. Karena itu jangan lepaskan peluang ini. Peluang yang sangat besar, kemuncak pemberian yang Allah berikan daripada pemberian-pemberian yang lain. Inilah dia Lailatul Qadar. Allah nyatakan bahawa Lailatul Qadar itu berlaku pada malam-malam di bulan Ramadan. Bermakna kita sudah boleh tahu bahawa ia berlaku di bulan Ramadan. Bukan untuk sepanjang tahun, tetapi untuk di bulan Ramadan lebih mudah untuk kita tahu. Walaupun khilaf ulama, ada yang mengatakan di luar Ramadan, tetapi jumhur mengatakan ia berlaku di bulan Ramadan. Bukankah kita sekarang tahu sekarang adalah bulan Ramadan dan kita berada padanya? Satu, sudahlah Allah katakan ia berlaku di bulan Ramadan. Kasih sayang Allah melalui lidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia disempitkan lagi supaya kita faham dan kita boleh mencarinya, sehingga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadri fi al-ashril awakhir min Ramadan. Hendaklah kamu berusaha cari malam Al-Qadar ini, Lailatul Qadar ini pada 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Tadi sudah kita ketahui di bulan Ramadan. Sekarang dengan kasih sayang Allah dibagi tahu lagi melalui baginda Rasulullah di 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Lihat bertambah lagi kasih sayang Allah kepada kita supaya kita kenal dan kasih kepada Allah. Disebutkan lagi taharrau Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir fi Ramadan. Berusahalah kamu mencari Lailatul Qadar ini, malam yang penuh keberkatan ini, pada malam-malam ganjil di 10 yang terakhir pada bulan Ramadan. Allah. Hatta di hadis yang lain, Sayyidina Ubay bin Ka'ab menyebutkan, wallahi inni la a'lamu ayya lailatin hiya allati
amaranallahu biqiyamiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya lailatu 27. Subhanallah, kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, aku tahu malam yang Nabi suruh kita supaya membangunkan malam itu, iaitu bila? Pada malam yang ke-27. Kerana itulah mazhab Hambali mengatakan bahawa Lailatul Qadar itu tidak berpindah di setiap tahun, tetap pada satu malam. Lalu mereka mengatakan malam itu adalah malam yang ke-27. Kerana itulah mazhab Hambali, pada malam 27 kita lihat di mana-mana tempat, terutama sekali di Makkah dan Madinah, ramai sekali orang hadir di masjid, kedua Masjid Haram ini untuk qiyam dan melakukan amalan padanya. Adapun mazhab kita Asy-Syafi'i, kita mengatakan bahawa ia berpindah pada setiap tahun, mungkin pada malam 23, mungkin malam 21, mungkin malam 25 dan seterusnya, mengikut akan pengalaman para alim ulama. Pun begitu, tanda yang paling tepat berlakunya Lailatul Qadar itu Nabi sebutkan, inna syamsa sabihataha laisa laha syu'a. Sesungguhnya pagi esok kalau berlaku malamnya Lailatul Qadar, mataharinya, cahaya matahari itu tidak terlalu kuat. Dalam kitab-kitab yang lain dan dalam riwayat yang lain memang ada disebutkan tanda-tanda, umpamanya pada malam itu tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk. Pada malam itu semangat kita untuk beramal luar biasa. Pada malam itu suasana sangat bening sekali, kalau hujan sekalipun tidak terlalu lebat, dengan suasana angin yang sepoi-sepoi bahasa. Malah di dalam kitab Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menyebutkan antara tandanya anjing tidak menyalak pada malam itu, dan banyak lagi tanda-tanda yang lain seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Orang melihat pokok sujud pada malam itu, dan ada orang mendengar dan mendengar suara daripada langit. Ada yang melihat pintu langit terbuka pada malam itu. Ada orang yang bisu boleh berbicara. Ada orang yang lumpuh boleh berjalan seperti sedia kala. Demikian orang yang pekak boleh mendengar. Ada juga orang yang melihat air yang ketika itu mengalir jadi beku. Pelbagailah tanda-tandanya, itu melihat kepada rezeki masing-masing. Pun begitu, ulama katakan jangan sampai kita melepasi diri kita terlepas akan Lailatul Qadar itu, sebab pahalanya sangat luar biasa. Pastikan kita untuk mendapatnya, kerana dengan umur yang berbaki sebegini, tidak panjang umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sekarang berada di akhir daripada bulan Ramadan, berusaha untuk mendapatnya. Dan bagaimana untuk kita dapat dan mencarinya, bertemu selepas ini dalam rancangan Ramadan 101. Hadza wabillahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada ganjaran yang lebih besar dan lebih agung, kemuncak kurniaan, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan diberikan suatu malam yang sangat istimewa, menjadi dambaan kepada seluruh orang yang ingin mencarinya. Itulah malam Al-Qadar, dikatakan malam Al-Qadar, malam ketentuan, penentuan sebab qadar yang sangat besar, dikurniakan oleh Allah pahala kepada orang yang membangunkannya. Maka pertama sekali yang harus kita buat untuk mendapatkan malam ini ialah kita berusaha untuk, yang pertama, jangan sampai tertinggal solat isyak berjamaah dan jangan sampai tertinggal solat subuh secara berjamaah.
Disebut di dalam kitab Bahrul Madi, syarah kepada Sahih At-Tirmidzi, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi menyebutkan kalam dan pendapat daripada Imam Malik bin Anas dalam kitabnya Muwatta, demikian Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya mengatakan bahawa kalau seseorang itu sempat untuk insya' berjamaah, ditakdirkan malam itu Lailatul Qadar, walaupun dia tak sempat untuk solat subuh, maka dia akan dapat juga ganjarannya. Sebab hadis terdahulu kita bacakan, man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama al-laila nisfah, wa man sallal subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Sesiapa yang solat isya' berjamaah, syaratnya mesti berjamaah, baginya pahala seumpama dia membangunkan separuh daripada malam. Sesiapa yang solat subuh berjamaah, baginya pahala seumpama dia melakukan seluruh malam itu dengan ketaatan. Kerana itu ulama mengatakan kalau dia sempat solat isyak berjamaah walaupun malam tu dia barangkali tertidur, maka baginya juga dapat pahala itu. Dan jangan tinggal subuh berjamaah. Kalau ditakdirkan solat isyak berjamaah tidak sempat, subuh sempat, berjamaah baginya pahala kalau malam tadi berlaku Lailatul Qadar. Yang kedua, usahakan kita untuk beriktikaf di 10 yang terakhir di bulan Ramadan ini, siang ataupun malam. Kalau di negara Arab kita akan lihat suasana yang sedikit berbeza dengan Malaysia ataupun di negara kita ini, sebab orang Arab kalau beriktikaf daripada hari yang ke-21 dan malamnya sampai akhir. Adapun kita mungkin beriktikaf pada malamnya. Siang silakan saja beriktikaf. Bukankah bila masuk masjid kita sunat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, itu juga namanya i'tikaf. Tapi i'tikaf yang sebenarnya adalah i'tikaf berpanjangan dalam masjid, tapi itu juga dikira sebagai pahala i'tikaf. Dan kita biasanya pada waktu malam silakan 10 yang terakhir itu. Kalau 10 hari berada di masjid itu lebih baik, maka sudah pasti kita akan dapat Lailatul Qadar. Seterusnya, kita sudah tahu tadi bahawa tanda-tanda Lailatul Qadar itu disebut di dalam hadis tadi secara jelas 10 yang terakhir. Di hari-hari malam-malam ganjil 10 yang terakhir itu malah disebut dalam hadis riwayat Ubay bin Ka'ab tadi bahawa 27 malam yang ke-27 itu. Sedikit perbincangan di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kebanyakan ulama mengatakan malam ke-27. Pertama, kerana hadis menyebutkan tadi. Yang kedua, kerana Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Diulang perkataan Lailatul Qadar itu 3 kali di dalam surah Al-Qadar. Maka dari segi matematiknya 9 darab dengan 3, 27. Begitu sebahagian ulama memberi panduan. Sebahagian yang lain mengatakan kalimah perkataan hiya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahtera kepada orang yang dapat bersama dengan Lailatul Qadar. Hiya itu salamun hiya merujuk kepada Lailatul Qadar. Dan perkataan hiya, kalau kita hitung daripada mula ayat ini dalam surah ini, perkataan hiya itu adalah perkataan yang ke-27 daripada perkataan-perkataan yang terdapat di dalam surah ini. Ini sekadar yang kita sebut rumus ataupun kaedah-kaedah para alim ulama. Lailatul Qadar tidak disebut Lailul Qadar. Sebab apa? Sebab Lail bermakna sebahagian daripada malam. Lailah sepenuh malam. Allah Azza wa Jalla ketika membicarakan tentang Al-Isra' wal Mi'raj, Allah menyebut Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada lailan, sebahagian malam. Ulama katakan Al-Isra' wal Mi'raj itu berlaku pada 1/3 malam yang akhir. Tetapi Allah Azza wa Jalla ketika membicarakan tentang Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan ia Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailah bermakna sepenuh malam. Ya Allah, ini kasih sayang Allah kepada kita. Tidak dijadikannya pada malam, keadaan dan waktu-waktu tertentu, terutama sekali di akhir. Tidak. Yang katanya berlaku Lailatul Qadar seawal malam dan
malam itu dikira apabila masuk sahaja waktu maghrib sampai terbit fajar sadiq nanti waktu subuh, itulah dikiranya malam. Subhanallah. Berusahalah saya, tuan-tuan, puan-puan untuk mendapatkannya, terutama sekali kita berada di akhir Ramadan yang akan pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk membangunkan malam-malam yang akhir ini sebelum nanti kita berpisah dengan bulan yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan berjumpa lagi dengan Ramadan di akan datang pada tahun yang akan datang. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampun